Okay, kita akan masuk kepada section branch instruction. Okay, previously kita buat a simple operation yang menggunakan addition. Okay, so maknanya kalau kita buat simple punya calculator operation, so kita boleh gunakan syscall code tu tadi. Okay, so sekarang ni kita akan masuk pasal branch ataupun kita kata if. Okay, if else. So to maintain simplicity dekat dalam MIPS assembly language tu kita ada dua command conditional branch. Okay. One branch if two registers are equal. Yang lagi satu branch adalah kalau dia not equal. So satu BEQ, satu BNE. Okay, so the following program demonstrates an if else statement in MIPS assembly language. Okay, notice that we can divide our MIPS code into three regions. One is the branch statement, the consequent, and the alternate consequent. Okay. So kita tengok dekat coding C++ ni, CPP. Integer tu kita declare S0, S1, S2. Kemudian kita masukkan value S2 tu dengan integer 10 lah value dia. Kemudian kita C in S1. Okay, kita C in S1 bermaksud S2 ni adalah dia punya comparator ataupun kita kata constant yang kita nak compare. Kemudian CE ni adalah bergantung kepada user. So user masukkan apa-apa value. So kita akan compare lah. Okay, so kita akan check if S2 adakah sama dengan S1 adakah sama dengan S2. Yang ni. Okay, so bila dia true, kita panggil dia sebagai fall true. Maknanya bila true je dia akan terus pergi kepada the next statement yang mana kalau dia value S1 dengan S2 tu sama, kita akan tambah dia S0 sama dengan S1 tambah S2. So it's like if we write the coding dalam C++ tu, dia akan jadi macam ni. If X sama dengan Y. So kalau true punya statement, kita nak dia Z sama dengan X tambah Y. Else, macam tu, Z sama dengan X tolak Y. Kita nak dia macam tu So this is condition kalau dia true. Yang ni adalah condition kalau dia false. So bila dia true, kita panggil dia fall true. So fall true tu bermaksud the next statement terus turun bawah. Okay. Kalau dia false, barulah kita panggil jump. Kalau dia false, kita panggil dia jump. Okay. So bila dia false yang ni, kita nak dia jump kepada else. So kita kena masukkan ke dalam punya ke dalam else punya jump. Okay. So kita akan yang ni tak ada hold apa-apa data So kita akan set with a new one. Okay, so this is for branch. Okay, branch. If kita start dulu. Okay, if X sama dengan Y. Okay. Kita buat S2 dan S1. Okay, so kalau dia true, kita kata S0 sama dengan S1 tambah S2. Kalau kita kena letak hashtag lah. Else kita akan letak S0 sama dengan S1 tolak S2. Okay. So this is our text.txt. Kemudian dot data. Saya just letak sahaja. Okay, I just want to put it there. Okay. Okay, maybe we can masukkan command in string tu. In string dot ASCII. Remember yang S1 ni kita kena masukkan value kan. Jadi kita request input
a integer. Kalau tak nak masuk positive integer pun boleh. Input an integer je. Okay, so input an integer. Okay. Tutup. Kita tutup double quote. Kemudian masuk teks. Kita masuk min. Okay, first adalah S2 bersamaan dengan kosong. So, S2 bersamaan dengan kosong. So, saya akan masukkan ORI. Macam tu Kita buat macam ni. Tak apa. Kita terus je. Or immediate register S2, register kosong, 10. Kita masukkan. Okay, load 10 to register S2. Okay. And then barulah kita nak user input to S1. Okay, hashtag user input to S1. So kalau user input, apa yang kita kena buat adalah kalau nak buat user input, tengok balik dekat dalam service punya syscall code. Okay, kalau nak read integer, kita kena load immediate, register V0, kemudian 5. Okay, dia akan jadi 5. Cuba check balik. Betul, ini 5. Kemudian kita akan masukkan load 5 to register V0 for syscall read integer. Kemudian kita syscall terus. By this time bila kita syscall, dia akan expect data daripada keyboard. So kita akan movekan ke dalam register S1. Okay, dari register V0. So kita akan move value. Okay, from V0 to S1. Okay, so sekarang ni kita dah ada value dekat dalam S1. So kita tengok balik dekat sini, dia kata, oh sekarang saya nak compare. So bila saya nak compare, so saya kena buat branching lah. So bila saya nak buat branching, okay, bila kita buat branching, kalau kita nak dia jump kepada, kalau command dia adalah if X sama dengan Y, so biasanya dekat dalam QtSpim kita akan buat the opposite operation. So kalau buat sama dengan, kali ni kita akan buat dia jadi tak sama. So branch not equal, macam tu, X sama dengan Y, iaitu register S1, register S2. Adakah tidak sama? Okay. So kalau dia tak sama, kita nak dia jump kepada else. Okay. Disebabkan kita nak dia jump kepada else, so saya nak follow dia punya structure dekat dalam C++ tu. Okay. Kita nak adakah X sama dengan Y, dia akan terus turun bawah kan? Sebab coding, okay, the running of the coding tu dia ikut step by step. Maknanya the next instruction. Jadi, okay, kita dah tahu kalau dia sama, dia akan terus pergi pada the next instruction. Tapi kalau dia tak sama, kita nak dia jump. Okay, jadi untuk kita nak bagi dia jump ni kepada else, so saya akan buat not equal. Okay, so bila dia not equal, bermaksud dia dah jadi false dekat sini. Bila dia not equal, dia dah jadi false. Okay, so kalau dalam QtSpim, dia akan buat the opposite. Yang sama dengan akan jadi tak sama, supaya kita boleh terus pergi kepada false ni nanti. So bila dia kata, okay, branch not equal, S1 dengan S2 adakah tak sama? Kalau dia true, okay, saya letak kat sini. Okay, if kurungan X tak sama dengan Y. Okay. So, jump
else. Jump else. Okay. So kita nak dia jump kepada else. Okay. So kalau dia true ni, kalau dia true S1 adakah tak sama dengan S2? Kita akan terus dapat condition else ni nanti. Kita akan dapat condition else. Okay. So kalau dia sama. Okay. Kalau bila dia test coding tu S1 dengan S2 tu sama. Okay. Dia akan pergi pada condition true. Fall true Dia jadi fall true maknanya dia pergi je next instruction. Maknanya kalau S1 dengan S2 tu sama, bermaksud kita pergi kepada true condition iaitu Z sama dengan X tambah dengan Y. Jadi kita ADDU macam tu. And then register S0, register S1, register S2 macam tu. Okay. Register S2. Tak boleh huruf besar pula. Okay. So ini adalah true statement. Kita tulis true statement. Sebab kita nak dia sebenarnya kita nak dia check adakah X tu sama dengan Y. Tapi kalau dia true, dia terus pergi the next one. Jadi kita buat dia terbalik. Okay. Kita buat adakah S1 tak sama dengan S2. Kalau dia false, dia terus dia pergi pada the next instruction lah. Macam tu. Okay, sebab branch ni adalah dia akan jump bila dia true. Okay, dia akan jump bila dia true. Tapi kalau dalam C, dia akan jump bila dia false. So that's why kita kena terbalikkan statement tu. Okay, what happen kalau dia dah jadi true statement? Kalau katakan, okay, selepas satu statement true ni, ada tak lagi statement-statement yang lain? Ada tak lagi? Kalau dah tak ada, kita kena keluar daripada branch tu. So, kita buat J, X, Z. Okay. Kena ingat, instruction ni, dia akan pergi next. Okay. Dia akan pergi first kat sini. Dia lalu lagi. Kata tu kan. Okay. So, ada lagi tak instruction dalam statement true? Tak ada dah. Okay, dia akan pergi pula turun bawah. Takkan dia nak jump kepada else. Disebabkan dia adalah branching, kita nak dia run salah satu saja. Sama ada true ataupun false punya statement. Okay, so disebabkan kita tak nak dia jump kepada else punya statement, kita nak dia keluar daripada branch, pergi kepada luar daripada if else statement ni. So that's why saya buat J, exit. Okay, and then dekat sini baru saya letak. Saya letak else. Saya letakkan label else. Kemudian, barulah saya buat statement else dekat situ. Sub U. Kita buat macam tu Sub U. Register S0, register S1, register S2. Okay. So, ini adalah else, a false statement. Else statement. Okay. Kemudian, ada tak lagi statement? Tak ada. So, dah boleh terus keluar ataupun kita kata pergi pada main body. So, kita dah boleh masuk exit. Macam tu. Okay, kita dah boleh masuk exit. Bermaksud, kalau true-nya statement, dia tak akan lalu else. Dia akan terus jump pada exit ni sahaja. Okay. So, exit. Saya nak exit the program lah. Sebab dia dah tak ada buat apa-apa. So, apa yang saya buat adalah, okay, saya buat load immediate register V0, 10 untuk kita load 10 to V0 register V0. Okay, for syscall exit. Okay. Kemudian kita syscall. Okay. So, once saya dah siap. Okay. Once saya dah siap. Saya masuk dekat dalam ni. Lab 11.2.asm. Kemudian save all file. Kita savekan dia. Okay. Let's run the coding. Okay. So, coding tak ada masalah. So, kita boleh terus run macam biasa.
kita F10 pun boleh. Sini. Okay. So sekarang dia request integer 5 kan. Sorry. Dekat dalam ni dia request user input kan. Okay, so ada error sikit. Kita lupa. Sebenarnya kita nak dia user input string tu kita commandkan dia supaya input an integer, betul? So sekarang ni kita buat dulu satu lagi prompt. Okay. Prompt user. So kita akan buat load immediate. Kita nak print string So load immediate V04. Print string tu 4. Kemudian load address register berapa Kejap saya nak kena tengok. Saya kena tengok dulu. Ni. A0. Okay. A0 kita punya in_string. Okay, so barulah kita akan boleh load barulah kita faham apa instruction dia nak lah. Okay, saya stop kejap. Saya keluarkan balik. Okay. So kalau katakan F10. Okay. Not working. Patutlah saya tak syscall. Okay, F10. Syscall input an integer, and then yang ni dia akan minta kita input apa-apa nombor. So sekarang saya nak masukkan nombor yang sama. Okay, kalau saya masuk nombor yang sama 10, so bila dia bandingkan dengan S2, nampak S2 kita adalah 10 kan. So sekarang bila saya movekan daripada V0 ni, V0 saya adalah 10, dia movekan kepada S1, nampak tak? Okay, so apa yang berlaku adalah bila saya branch, kita akan nampak kat sini adakah 17 sama dengan 18, kata macam tu So S1 adakah sama dengan S2? Ya, betul. Okay, dia kata betul. So dia akan pergi mana? So bila dia pergi mana, dia akan pergi kepada true statement kita. Okay, dia akan pergi kepada true statement kita, iaitu yang ni. ADDU, kita akan terus add. So bila saya run F10, awak akan nampak S0 adalah 20. 10 campur 10 adalah 20. Kemudian baru kita keluar. Okay, so kalau saya nak run balik semula, kali ni saya gunakan play button. Okay, so kali ni dia akan terus minta kat saya input an integer. So kali ni saya letak 7 kata kan. So bila saya enter, kalau kita tengok dekat sini, kalau S1 kita 7, S2 kita 10, bila saya tolak, sebab saya buat sub saya subkan S1 tolak dengan S2, saya akan dapat negatif 3. Okay, so ini adalah branching. Macam mana cara kita nak gunakan branching. Okay. So, untuk latihan, gunakan latihan yang lepas, yang mana kita buat, kita gunakan lab assessment 10, yang mana ini yang menggunakan operation kan. So, bila awak buat operation ni, katakan initialize. Okay, why not try gunakan input daripada user. Kemudian, print string. Gunakan print string. Okay, untuk awak familiarize macam mana kita nak gunakan cin dengan cout. Okay, and then,
Boleh juga buat latihan branch instruction. Yang mana branch instruction ni, if else ni sebenarnya saya akan masukkan dekat dalam ujian. Okay, saya akan masukkan dekat dalam test. Okay, so you have to practice this. Okay, so that will be the end of our lab 12. Okay, so the next part untuk after branch, okay, after branch, saya akan tunjukkan macam mana kita nak the next week lah. The next week saya akan tunjukkan pasal loop. Okay, saya akan tunjuk pasal loop. Okay, so that's all. Okay, so siapa yang ada buku boleh tengok semula. Kalau lah kita gunakan branch instruction, okay, ini adalah command-commandnya. Macam mana rupa dia? Okay, actually it is the same lah. Okay, it is the same. Saya cuma gunakan branch equal, branch not equal. Ada juga yang lain. Branch greater than 0, branch less equal 0. Okay. So, kalau setakat branch less equal dengan greater than tu, katakan macam tu, dia menggunakan set less than dengan set less than immediate. Okay. So, yang ni boleh kita cuba, awak boleh cuba menggunakan BGTZ dengan BLEZ, yang mana awak nak test benda tu. And then cuba run dekat dalam QT-SPIM. Nanti awak akan tengok the translation. Okay, the real instruction yang dia run adalah macam mana. Okay, sebab kalau kita perasan kat sini, LE dia akan jadi load apa immediate macam tu. So, ada banyak cara lah kita nak cuba dekat dalam exercise ni. Okay, so I hope that you can do. Cuma, yang ini saya gunakan branch not equal. Okay, saya gunakan branch not equal untuk follow the C++. Ada cara yang kedua yang mana kita gunakan branch equal. Okay, gunakan branch equal. Yang mana bila kita buat branch equal, kita akan lompat kepada true punya statement. Okay, true punya statement yang mana kat sini takkan jadi else lah punya command. Dia akan jadi true punya statement. Yang mana yang dekat bawah ni, fall true ni nanti akan tukar jadi else punya statement. Okay, so that will be your exercises. Tukarkan kalau saya nak pakai branch equal punya statement. Okay, so that's all. Thank you. Bye. Assalamualaikum.